Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Khamis 4 Jumadal Ula 1443 bersamaan dengan 9 Disember 2021, kita dapat mulakan pengajian kitab Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama dia yang glamour, yang masyhurnya Al-Azkarun Nawawi. Nama dia yang masyhur, nama dia Al-Azkar An-Nawawi. Tapi nama dia betul-betul, nama sungguh kitab ni, tulis, pelajar-pelajar yang ada kitab tu tulis. Nama dia Hilyatul Abrar. Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisid da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Panjang nama dia tu. Kan? Nama dia panjang. Hilyatul Abrar, mana perhiasan orang-orang yang baik-baik. Wa syi'arul akhyar, simbol kepada orang-orang yang terpilih. Fi talkhisid da'awat, ringkasan kepada doa-doa, wal azkar, dan zikir-zikir al-mustahabbah, yang elok, yang comel, yang baik, fil laili wan nahar, untuk dibaca, diamalkan pada waktu malam dan siang. Itu nama penuh dia, nama penuh kitab dia tu. Tapi kitab ini diringkas dengan nama Azkar, Al-Azkar. Kalau kata azkar banyak, tapi Al-Azkarun Nawawi, Al-Azkar An-Nawawi, maknanya zikir, kitab zikir yang telah disusun oleh Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita akan kenal nanti sekejap nama dia siapa, Imam Nawawi, di mana hidup dia dan bagaimana hidupnya, untuk kita kenal seorang tokoh yang hebat ini. Jadi memandangkan di Malaysia ni ada 2-3 jenis cetakan, 2-3 cetakan yang anda jumpa dan payah nak dapat. Ada cetakan yang dengan terjemahan dengan tulisan Jawi, Pustaka Nasional Singapura. Tak ada. Tanya di tempat kedai penjual kitab, dia kata tak ada stok. Sebuah dua ada lah. Maka saya pun terpaksalah ambil naskah yang ada ni. Ni kitab ni. Ni. Kitab terbitan Al-Hidayah ni. Kitab yang lepas yang kita baca, Al-Wafi Syarah kepada Arba'in pun syarikat ni juga. Jadi harap-harapnya cetakan yang ada di tangan kita ni baiklah, insya-Allah, dengan terjemahan yang baik dan tidak banyak kesalahan yang cetak ataupun salah terjemah. Mudah-mudahannya kita harap sedemikian. Sebab ini yang mudah dapat, di mana-mana saja dapat. Kita boleh beli dan tersebar luas untuk setakat ni. Cetakan dia pun baru lagi ni. Cetakan yang di tangan saya ni tahun 2021. Mana dia baru cetak. Edisi kemas kini 2021. Baiklah, yang pentingnya. Tapi cetakan yang ada di tangan tuan-tuan itu diterjemah daripada naskah yang ditakik oleh Syekh Muhammad Abdul Qadir Shahin. Syekh Muhammad Abdul Qadir Shahin. Kemudian ada lagi di tangan saya yang ana baca ni, nama dia Lawami'ul Anwar. Lawami'ul Anwar Syarhu Kitabil Azkar li Syekh Dr. Muhyiddin Dib Mestu. Sama juga dengan pengarang yang Al-Wafi dulu. Jadi kitab ni dia ada ringkas, dia mudah sebab dia bawa hadis, kemudian dia bawa mufrad lughatul hadis. Maknanya dia syarah matan-matan hadis yang lafaz-lafaz yang pelik-pelik tu dia syarah. Jadi memudahkan kita lah. Kalau tidak saya kena buka kamus lah. Jadi ini yang dia ringkas. Tapi ana minta supaya para jemaah ada kitab. Ada kitab Nawawi dan ada Al-Azkar ni, ada kitab terjemah. Sama ada tak kira terjemahan ini ke
terjemahan syarikat lain ke, yang penting kita azkar tu sama je. Ana tanya orang Arab nak cari hak tahqiq Syahir ni, dia kata ya akhi ya syekh, al-azkarun nawawi wahid faqat, bas tahqiq mukhtalif. Jadi betul lah tahqiq. Sama juga penterjemah, bila berbeza penterjemah sudah pasti berbeza juga bahasa yang digunakan. Namun begitu insya-Allah kita ada kitab induk. Saya akan baca, akan pegang kitab asal dia dalam bahasa Arab ini. Tuan-tuan ikut je apa yang saya baca ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada bacaan kitab, dan kita minta dengan Allah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yu'inana ala qiraati hadzal kitab wa ala itmamihi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita masuk pada muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita pergi ke muka surat 1. Bagi jemaah yang ada kitab terjemahan Al-Hidayah ni, buka muka surat yang pertama, muka surat 1. Kita akan baca biografi Imam Nawawi. Memperkenalkan Imam Nawawi. Ringkas yang anda nak baca. Anda tak baca semua. Kalau baca semua panjang pula tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak fokuskan kepada apa yang ditulis oleh Imam Nawawi, bukan sekadar nak baca siapa itu Imam Nawawi. Tapi elok juga kita baca, kita kenal dia dulu. Siapa Nawawi yang kita nak belajar ni? Kita nak kenal dia. Sebab Imam Nawawi ni di antara imam yang masyhur. Kitab-kitab dia dibaca oleh ramai orang, menunjukkan ada barakahnya di situ insya-Allah. Baik. Yang pertama, siapa ke Imam An-Nawawi? Tengok dalam kitab tuan-tuan tu lah. Dia kata An-Nawawi Imam Al-Hafidh. Ini bahasa Zahabi ni. Zahabi dia akan guna title ataupun gelaran yang dia boleh beri kepada seorang imam. Maka dia katalah An-Nawawi Al-Imam Al-Hafiz Al-Awhad Al-Qudwah Syekhul Islam Alamul Awliya Abu Zakaria. Itu baru gelaran dia. Abu Zakaria Muhyiddin. Dia gelaran dia Muhyiddin, kunyah dia Abu Zakaria, nama dia. Dengar ni tuan-tuan. Nawawi tu nama dia apa? Nama dia Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Al-Hizami. An-Nawawi tu nisbah kepada kampung dia, kampung Nawa nama, di Busra di Syam. Mana satu qaryah di Hauran di Syria. Alhamdulillah saya sempat pergi ziarah kampung Imam Nawawi ni pada tahun 1993. Waktu muda-muda dulu waktu cuti di Madinah, kita mengembaralah pergi ke Syam, pergi ke Mesir. Syam itu termasuklah ke Jordan, Syria, dekat dua tu dekat. Thumma ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Syekhul Mazhab wa Kabirul Fuqaha fi zamanihi. Bilakah dilahirkan oleh Imam Nawawi? Lahir bila? Tengok ni. Dilahirkan di kampung Nawa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah. 631 Hijrah. Kemudian daripada dua ibu bapa yang soleh, masya-Allah. Min abawaini salihaini. Daripada dua bapa yang soleh, dan dia berpindah ke Damsyik, menyambungkan pelajaran ke Damsyik pada tahun 649. 631-649. Berapa umur dia? Dan tinggal di daerah Rawahibiyah. Di tempat ini beliau belajar dan sanggup menghafal kitab At-Tanbih hanya dalam masa 4 bulan setengah. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muhazzab pada bulan-bulan yang berikutnya dari tahun tersebut di bawah bimbingan Syekh Kamal Ibnu Ahmad. Dalam kitab ini dia mula macam tu. Baik. Dalam kitab yang saya baca ni lebih baik ni. Lebih orang panggil tersusun sikit lah sebab dia macam kitab baru ni. Ketika dia sampai umur dia 10 tahun,
dia min umrihi, dia lama balagal ashirah min umrihi bada'a fi hifzil Quran. Dia hafal Quran dan dia baca kitab-kitab fiqh. Jadi kebetulannya marra bitilkal qaryah, seorang tuan guru lalu ke kampung dia, nama dia Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Dia tengok seorang kanak-kanak yang tak bermain. Tak main. Budak-budak lain yoya duk main, Nawawi dia duk baca Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Wa huwa yahrub minhum wa yabki li ikrahim wa yaqra'ul Quran. Jadi Syekh ni pun tengok pelik budak ni. Syekh Syekh Yasin bin Yusuf tadi pergi jumpa dengan ayah dia, Syekh Syaraf. Syekh, dia kata anakmu ni tak main ni, dia duk baca. Baiklah engkau masukkan dia di pondok, belajar betul-betul. Maka dia pun pergi belajar. Dan pada tahun 649 dia pergi dengan ayah dia ke Damsyik untuk meneruskan pengajian di sana di Darul Hadis nama dia. Dan dia tinggal di Madrasah Rawahiyah. Madrasah Rawahiyah ni duduk di tepi Masjid Al-Amawi. Pada tahun 651 dia pergi haji bersama dengan bapa dia, hajja ma'abihi thumma raja'a ila Dimashq. Hayatuhu al-ilmiyah, itu orang panggil kanak-kanak dia lah. Kehidupan Imam Nawawi dari sudut ilmiahnya macam mana pula? Baik, supaya tak peninjemah saya baca kitab Arab ni, kitab terjemahan lah ni. Tapi sebenarnya dalam kitab ni sangat menarik ni untuk dikongsikan, sebab kita nak ringkas. Baik, tengok dalam kitab nombor 1 terjemahan. Kita ambil Az-Zahabi ringkaskan. Ketika melaksanakan ibadat haji bersama ayahnya, Imam Nawawi tinggal di Madinah selama 1,5 bulan. Di dalam perjalanan beliau sering sakit. Guru kami Abu Al-Hasan Ibnu Attar menjelaskan bahawa Syekh Muhyiddin menceritakan kepadanya setiap hari beliau mempelajari 12 mata pelajaran. Tanda ni pelajar-pelajarnya. Setiap hari Imam Nawawi belajar 12 subjek setiap hari, di bawah bimbingan guru-guru beliau, baik dalam hal syarah ataupun tashih. 2 mata pelajaran untuk kita Al-Wasit, kemudian masing-masing 1 pelajaran untuk kita Al-Muhazzab. Muhazzab ni kitab fiqh. As-Sahihaini kitab hadis. Al-Luma karya Ibnu Jinni, mana kitab bahasa tentang ilmu bahasa, ilmu saraf, ilmu fiqh, biografi perawi hadis dan ilmu usuluddin. Maknanya Imam Nawawi dia belajar berapa? 12 mata pelajaran satu hari. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kita dengar dia kata sendiri dah senang, aku mencatatkan semua pelajaran tersebut, baik berupa penjelasan kepada kata yang sukar, maknanya dia panggil alfaz al-gharibah, dia tanda, ataupun penjelasan ungkapan dan penyelarasan bahasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepadaku waktu. Allah Taala berkat dia tu, dia boleh tulis, dia boleh hafal, dia boleh ingat. Ini berkatnya Imam Nawawi. Pernah terlintas dalam fikiranku untuk menyibukkan diri dengan ilmu kedoktoran. Imam Nawawi minat tib, nak jadi doktor kat dia. Kemudian aku mempelajari kitab Al-Qanun fi Tib. Namun tiba-tiba hatiku menjadi gelap. Berhari-hari aku tidak mampu belajar. Aku berasa kasihan pada diriku, sehingga aku menjual kitab tersebut dan hatiku kembali menjadi terang. Masya Allah. Allah pilih dia untuk jadi ulama hadis, ulama fiqh. Jadi Allah Ta'ala tak pilih dia untuk jadi tabib, maka tak serasi. Bila dia baca kitab tib, dia rasa tak sesuai dengan dia. Alhamdulillah, Allah pilih yang terbaik. Allah pilih yang terbaik untuk Imam Nawawi. Di antara guru-guru Nawawi yang sangat masyhur siapa? Beliau pernah belajar di bawah bimbingan Syekh Ar-Radi Ibnu Burhan, Syekh Al-Syuyukh Al-Abdul Aziz bin Ahmad Al-Ansari. Ramailah, tuan-tuan boleh tengoklah, baca sendirilah ni dalam kitab nota ni. Anda tak nak panjangkan di sini.
Sebab di awal kitab Riyadhus Shalihin dulu ana baca panjang dah riwayat hidup Imam Nawawi. Jadi kalau para pelajar nak tengok yang panjang sedikit huraian, tengok siri yang pertama kuliah kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah. Antara murid-murid beliau yang masyhur iaitulah antaranya Al-Khatib Sadr Sulaiman Al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin Ibn Al-Arbadi, Alauddin Ibn Attar. Hadis beliau diriwayat oleh Ibnu Abil Fath Al-Mizzi dan Ibnu Attar. Yang ketiga, kerja keras dan hafalan dan zuhud Imam Nawawi ni. Setakat mana orangnya? Ibnu Attar mengatakan, anak murid dia cerita kepada kita tentang guru dia Imam Nawawi. Guru kami rahimahullah menceritakan kepadaku bahawa beliau tidak pernah membuang waktu dengan percuma, baik pada waktu siang hari atau malam. Walaupun ketika berada dalam perjalanan, beliau belajar agama selama 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan menulis kitab, berdakwah, berkhutbah dan menyuarakan kebenaran. Di samping itu beliau sentiasa bekerja keras, beramal dengan penuh warak. Allahu Akbar. Ini yang kita payah nak cari ni. Orang kerja keras ramai, tapi orang warak ni tuan-tuan, meninggalkan perkara yang kita rasa tak selesa dengan dia. Dia panggil meninggalkan perkara yang tak apa jelas, tinggal selalu. Dalam bab makan minum, dalam bab apa saja pun, kita ni kadang-kadang warak tak bertempat pun ada juga ni. Dalam bab air tu cek dulu ada logo halal ke haram. Dalam bab jual beli, dalam bab muamalat tak tanya pula saham ni patut syariah ke tidak. Ini ni. Di samping itu secara terperinci, dengan warak secara terperinci, muraqabah. Makna muraqabah ni orang yang sangat menjaga peribadi dia, sangat, sebab dia berasa dia hidup di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Membersihkan jiwa daripada kotoran dan berusaha sekuat tenaga merealisasikan tujuan daripada jiwa tersebut. Beliau juga adalah seorang penghafal hadis berikut ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti para perawi, ilmu arwah, ilmu tentang kesahihan serta kedhaifan hadis. Beliau juga menjadi rujukan tentang persoalan-persoalan perbandingan mazhab, sebagaimana dia tunjuk dalam kitab dia Al-Majmu'. Guru kami Syekh Rashid Ibn Al-Muallimin mengatakan, aku mengkritik Syekh Muhyiddin. Dengar ni, menarik juga cerita dia. Dia kata, aku mengkritik Syekh Muhyiddin Nawawi kerana tidak pernah masuk bilik mandi umum. Bilik mandi umum dia panggil hammam, tempat mandi ramai-ramai, itulah tempat mandi sauna tu. Bukan tak mandi, jangan salah faham ayat ni. Dia tak masuk tempat mandi. Dia orang jaga waktu dan dia pun jaga dia punya penampilan, tak mau pelik-pelik. Dan menyusahkan hidupnya sendiri dalam hal makanan. Dia warak sangat. Sampai ada kata dia tak makan buah-buahan di bandar ni. Dia tunggu ayah dia hantar mari daripada kampung. Jaga. Nak jaga hati, takut gelap. Sebab orang nak faham kitab Allah, nak faham sunnah Nabi ni bukan mudah. Menjaga pakaian, sikap dan kekhawatiran terhadap penyakit yang akan menghalanginya daripada aktiviti. Jadi aku bimbang, dia duduk makan pun kontrol, tak aktif. Jadi aku memang takut dia sakit. Bahkan beliau mengatakan sesungguhnya si pulang berpuasa dan beribadat sampai kulitnya menjadi hijau. Masya Allah. Puasa sungguh dia ibadat kuat. Beliau tidak pernah makan buah-buahan dan timun. Dia kata timun ni dia lembab, sejuk, jadi dia mudah mengantuk. Wallahu a'lam. Beliau berkata, aku khawatir buah-buahan akan melembabkan tubuhku dan membuatkan diriku tertidur di saat belajar. Sehari semalam beliau makan 1 kali dan minum 1 kali pada waktu sahur. Allahu a'lam. Ini yang ditulis tentang Imam Nawawi. Ibnu Attar mengatakan lagi, aku pernah berbicara dengan beliau mengenai buah-buahan. Kenapa Tuan Syekh tak suka makan buah? Beliau menjawab, Damsyik memiliki banyak waktu dan harta terpendam di bawah batu. Jadi kita tak tahu siapa punya. Tidak boleh memperlakukan masyarakat selain dengan perlakuan ghibtah.
Ghibtah ni makna dia panggil dengki yang terpuji. Kita bukan hasad, kita nak jadi macam orang tu. Kemudian muamalah lah yang dijalankan dalam sana adalah hal jual beli secara terbuka gitu. Namun selalu ada pertentangan. Maka bagaimana mungkin hatiku rela makan buah-buahan tersebut? Ibnu Attal menulis biografi beliau dalam 6 jilid. 6 jilid riwayat hidup Imam Nawawi. Jadi ini di antara cerita-cerita ringkas tentang waraknya Imam Nawawi itu. Karya-karya Imam Nawawi, karya dia, penulisan dia, di antara kitab yang besar yang ditulis dan khatam, iaitulah kitab Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Azkar, kumpulan hadis 40, Al-Irsyad fi Ulumil Hadis, Wat-Taqrib wal Mubhamat, Tahrir Al-Alfaz At-Tanbih, Al-Umdah fi Tashih At-Tanbih, Al-Idah fil Manasik. Ada juga kitab manasik selain kitab ini, iaitu At-Tibyan fi, ada kitab lain, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab Al-Fatawa, kitab Raudah, kalau kata Raudah At-Talibi besar, cetakan baru ni 10 jilid. Syarah Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab ni besar, tapi dia sampai ke bab solat je. Dia tak sempat habis. Dia ni mati awal ni, tengok dia mati berapa, tahun berapa nanti. Mensyarahkan sebahagian hadis-hadis Sahih Bukhari, sebahagian kitab Al-Wasit, sebahagian kitab Al-Ahkam, dan banyak lagi kitab tentang tingkatan ahli fiqh dan tahqiq bab solat musafir. Jadi dia tak habis kitab dia. Yang dia khatamnya adalah Raudatul Talibin, dia khatam. Kitab-kitab yang kecil ni khatam lah, Al-Azkar, Al-Riyadhus Salihin. Tapi hak besar-besar tak khatam. Jadi kita dapat manfaat setakat mana yang dia khatam lah. Alhamdulillah. Yang dia tak khatam tu kita kena ambil dengan orang lain pula. Warak Imam Nawawi ni setara mana warak? Tengok. Dia punya warak dia tu. Kewarakan Imam Nawawi. Imam Nawawi jarang sekali menerima pemberian kerana bimbang menyusahkan orang lain. Tetapi pernah seorang fakir menghadiahkan ceret dan beliau menerimanya. Orang miskin bagi, dia ambil bekas air. Pada suatu hari Syekh Burhanuddin Al-Iskandarani ingin berbuka puasa di rumah beliau. Jadi Syekh ni sajalah nak bagi dia makan, nak pergi buka puasa rumah dia. Dan berkata, aku akan membawa makanan ke sini dan kita makan bersama-sama. Namun beliau hanya makan 2 jenis makanan dan mencampur 2 jenis kuah saja. Yang lain-lain itu tengok saja, dia tak makan. Itu warak dia. Walaupun Syekh yang mari makan rumah dia. Masya Allah. Dengan sebab dia warak itulah tuan-tuan dan puan-puan, meningkat naiknya darjat Imam Nawawi. Panjang lagi lah. Kalau kita nak cari dia punya sejarah memang panjang. Yang keenam, dia ni istiqamah, konsisten dalam melakukan amar ma'ruf. Beliau menghadapi para penguasa yang zalim dengan mengingkari kezaliman mereka dan memperingatkan tentang Allah dengan menulis surat kepada mereka. Jadi Imam Nawawi ni menjadi rujukan kepada orang. Menjadi rujukan kepada orang. Dan berani. Sebab dia berani itulah sebab dia tak terikat dengan orang. Kalau dia terikat dengan kerajaan, dia tak berani nak bercakap. Cakap kan macam kena kunci mulut. Ini takut kita ni. Pernah sekali dia tulis surat daripada Abdullah Yahya An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada junjungan yang baik, Raja Badruddin, semoga Allah memerahmati dan memberikan kebaikan kepadanya. Semoga Allah meluluskan harapannya daripada kebaikan dunia dan akhirat, serta memberkati semua keadaannya. Amin. Tengok, dia nak tulis surat raja, dia puji dulu. Semoga Allah Ta'ala memberinya ilmu yang mulia. Perlu paduka tuanku mengetahui bahawa penduduk Syam berada dalam keadaan yang sukar kerana kurangnya curahan hujan. Tengok, dia kata mu jangan duk ambil susah-susah dengan siapa? Dengan rakyat kamu ni. Orang Syam sekarang ni dalam keadaan susah sebab kemarau pada waktu tu. Dia tulis surat raja.
Selanjutnya beliau menulis berhelai-helai surat dan di antaranya ada lembaran yang ditujukan kepada Raja Zahir Baibas berkisah tentang amar ma'ruf. Guru kami Syekh Ibnu Farah menjelaskan kepada beliau tentang keadaan yang sedang terjadi. Yang hadir ketika itu mengatakan Syekh Muhyiddin memiliki 3 tahap. Imam Nawawi ini ada 3 peringkat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Apa dia tuan-tuan? Setiap tahap itu kalau orang lain seorang ya, dia 3 dia ada. Iaitu yang pertama, dia selalu dikunjungi oleh orang. Yakni ilmu dia tu orang cari. Yang kedua, zuhud. Warak sangat-sangat orangnya. Kita ni kalau orang warak dia tak percaya orang. Imam Nawawi tidak, dia warak. Tetapi dan amar ma'ruf nahi mungkar. Warak tapi tegas dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Imam Nawawi dia miliki 3. Ilmu, warak dan menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ni kadang-kadang ada ilmu tapi tak pandai nak tegur. Ada pula yang suka tegur. Segala benda dia tegur. Backing pula tu tak ada ilmu pula. Tapi Imam Nawawi dia memiliki 3 keadaan yang tersebut. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada dia keberanian. Allah Ta'ala beri kepada dia siapa? Keberanian yang luar biasa. Cerita tentang Tatar sikit lah. Takut tuan-tuan tak puas hati. Dengar saja cerita kata Nawawi hebat, tapi tak cerita pun. Baik, saya cerita. Dia kata, Lamma warada Damsyik. Zahir Baibas dia pergi ke Damsyik daripada Mesir. Selepas daripada memerangi Tatar. Tatar dah keluar daripada Syam. Maka za'amalahu wakil Baitul Mal. Penjaga Baitul Mal di Syam bagi tahu kepada Zahir Baibas bahawa kebun-kebun yang banyak di Syam ni milik kerajaan. Ni nakal ni. Jadi raja kata kalau milik kerajaan kena khotah, kita kena buat pagar. Dia panggil pengambilan tanah ni berlaku zaman dia. Buat pagar menyebabkan tuan-tuan tanah terhalang nak masuk ke tanah dia. Jadi mari pengawal-pengawal pagar kata kalau kamu nak ambil tanahmu boleh, tunjukkan bukti geran tanah. Enggak masa tu mana ada geran-geran tanah tuan-tuan. Siapa dia hidupkan kawasan ni jadi tanah dia. Tak payah geran apa. Zaman kita ni nak geran nak tu nak ni. Maka orang pergi jumpa dengan Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata, Syekh, susahlah macam ni. Kita memang milik kita. Daripada ayah lagi, daripada tok lagi duduk atas tanah tu. Mana ada geran-geran. Tiba-tiba mari raja ni nak suruh dia kawal semua tanah kita nak ambil geran. Macam mana? Maka Imam Nawawi menulis kitab kepada Zahir. Menulis kitab kepada raja. Wa qala lahiqal muslim bisabi hadhil hautah. Dengan sebab pagar yang kamu buat ini, umat Islam di Damsyik telah menghadapi kemudaratan. Yang aku tak boleh nak tabir di sini mudarat dia. Pegawai-pegawai kamu minta supaya mereka kemukakan geran-geran tanah. Sedangkan geran itu tidak ada. Mereka hanya memiliki kawasan itu. Mengikut dalam Islam, di peringkat awal dia, siapa dia milik kawasan itu jadi hak dia. Zaman kita ini tak boleh buat lah, kena ada geran tanah kan. Jadi kenapa kamu paksa dia ambil tanah dia, kamu ni suruh dia isbatkan tanah. Bila dia tegur macam ni tuan-tuan, faghadibat sultan. Raja marah dia. Apa Nawawi ni berani ni? Baik, sekarang ni potong allowance dia. Gaji dia potong. Dan pecah dia daripada jawatan sebagai pensyarah. Pecah jawatan. Faqala lahu innahu laysa li-syekh ratib wa laysa lahu mansib. Syekh sekarang ni tak ada jawatan dan tidak ada gaji. Jadi Imam Nawawi tengok surat dia bukan dijawab dengan baik, dilawan pula. Apa jadi tuan-tuan? Masya binafsihi ilaih. Dia pergi jumpa sultan.
wa kallamahu kalaman syadidan, dia bercakap dengan bahasa yang begitu kuat. Wa arada sultan an yabtisha bihi, sultan nak ambil tindakan ke atasnya, fahsarafallahu qalba an zalik, Allah Ta'ala tak izinkan, jadi banyak benda terhalang. Ini dia panggil beraninya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada lagi cerita lain, nak dengar ke tak ni? Cerita lagi, waktu nak berperang, pihak pemerintah nak ambil cukai, nak ambil bantuan daripada rakyat. Sebab dia kata duit Baitul Mal tak cukup. Duit Baitul Mal tak cukup, habis kita kena ambil duit rakyat. Macam kita hari ni lah, ambil GST ke apa, ST lah dulu kan. Jadi nak ambil apa ni, cukai-cukai lah. Jadi ulama lain biasalah, muka pegawai kerajaan ni terpaksalah kena akur setuju dengan cadangan kerajaan. Bila sampai ke Imam Nawawi, dia tak nak tanda tangan. Ulama lain, pegawai-pegawai lain, mufti ke apa jawatan, saya tak sebut, minta maaf, kita tak sebut nama jawatan. Dia kata ulama-ulama lain ramai yang sudah sokong. Bila sampai ke raja, dia tengok, mana Nawawi? Wena Syekh Zakaria? Yahya bin Syaraf An-Nawawi bin Abu Zakaria? Tak ada. Rupanya Nawawi seorang tak tanda tangan, surat itu menjadi tak relevan, tak valid. Gagahnya Imam Nawawi ni, Masya Allah, tabarakallah, gagah. Maka bila dia ni, dia pun tanya, ya Syekh Nawawi, kenapa kamu tak tanda tangan menyokong? Dia kata apa? Aku akan sokong dengan bersyarat. Dengan ni tuan-tuan, syarat dia ni. Syarat dia, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang ada di tangan, di tengkuk, di kaki isteri-isteri, raja-raja ni, isteri pembesar-pembesar ni, daripada harta Baitul Mal, hantar balik ke Baitul Mal dulu. Maknanya, duit-duit yang kamu ambil dulu, hantar balik. Kalau lepas hantar balik, tak cukup juga, baru minta dengan rakyat. Ini senang-senang dia. Nak ambil duit rakyat, ambil cukai, tapi harta kemewahan yang dimiliki oleh raja, pegawai-pegawai dia, tak ambil. Dia kata, hantar balik dulu ke kerajaan, hantar balik dulu kepada Baitul Mal, tak cukup, barulah kita fatwa, rakyat mesti memberi bantuan, memberi derma, infak untuk persiapan senjata peperangan. Allahu Akbar. Ini yang kita rasa kagum dengan Imam Nawawi, seorang yang alim, wara, berani. Tiga-tiga dia ada. Ini sebagaimana kata tadi, Syekh tuan guru kata tadi, Ibnu Farah kata apa? Imam Nawawi ni dia ada tiga-tiga sekali. Berani, alim, wara. Ada seorang lagi kawan dia, nama dia Sultan Ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari tajuk dia Sultan Ulama. Ini pun seorang lagi yang berat, ulama yang tegas sehingga diberi gelaran Sultan Ulama. Allahu Akbar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, patutlah Allah Ta'ala beri kepada dia apa? Ketegasan, keberanian, sebab warak, ilmu yang keluar daripada mulut dia mutiara. Kita hari ni mengaku ahli tu ahli ni, tapi mulut asyik duk cerita orang je. Apa benda ni? Imam Nawawi tak ada tiba, tak ada cerita orang. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah tuan-tuan, saya balik semula ke kitab yang ada di tangan para pelajar sekalian ni. Kalau tidak kan saya baca yang saya punya ni panjang. Akhir hayat beliau rahimahullah. Bagaimana di akhir hayat beliau? Wafatuhu. Semasa hayat beliau, Imam Nawawi rahimahullah mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian kembali ke kampung kelahirannya Nawa, dan menderita sakit di rumah ayahnya. Ajal pun menjemputnya, dan beliau kembali ke pangkuan ilahi pada 27 Rajab tahun 676 Hijrah. Tanda tuan-tuan. Dia lahir bertahun apa tadi? Kira berapa umur dia? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lahir pada 631. Tulis 676
tolak 631. Berapa? 45 tahun. Rahimahullah ta'ala, muda sangat-sangat. Ana waktu umur 45 dulu saya duduk mikir, cukup dah masa aku ni Allah Ta'ala izinkan untuk berdakwah. Tambah lagi lebih. Alhamdulillah kita teruskan dakwah kita selagi hayat di kandung badan. Selagi Allah Ta'ala beri kesihatan dan kekuatan, kita teruskan perjuangan. Biarlah kita duduk di ujung kuku Imam Nawawi, tapi biar ada jasa dan sumbangan kita kepada Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Imam Nawawi lahir 631, wafat dia pada tahun 676. Umur 45 tahun. Tak sempat berkahwin. Imam Nawawi tak ada kahwin. 45 tak cukup masa nak untuk kahwin lagi. Belum cukup masa. Boleh jadi kalau dia panjang umur mungkin 60 tahun baru dia kahwin. Itu pun wallahu alam. Tapi Allah Ta'ala letakkan dia dalam kelompok ulama-ulama yang hebat. Dia panggil, kalau pelajar-pelajar lah, ustaz-ustaz kita ni, ada sebuah kitab yang dikumpul oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitab dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang tak sempat kahwin kerana menumpukan kepada ilmu jihad, tak sempat nak kahwin. Tak ada. Allahu Akbar. Kita kahwin umur sikit lebih pun rasa terlewat dah aku ni. Nak banding kawan-kawan sebaya kita hari ni, ramai yang boleh cucu ni. Kan? Kita ni tak boleh cucu lagi ni. Anak pun baru habis mengaji. Allahu Akbar. Baik. Jangan nak bercakap cucu lagi. Kita bercakap ilmu dulu. Jadi dia kata, beliau adalah seorang, kata di Syekh Qutbuddin Al-Yunani, Imam Nawawi adalah salah seorang yang tertinggi pada zaman beliau dalam bidang ilmu, kewarakan, ibadah, dan juga kuatnya mengharungi kehidupan. Beliau sering kali bertemu dengan Raja Az-Zahir di Darul Adl, sehingga Raja mengatakan, aku takut kepada Nawawi. Raja takut ke dia. Beliau memimpin ulama Darul Hadis, dan beliau memimpin Darul Hadis sejak tahun 665 Hijrah sehingga zaman Abu Usamah, sehingga beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala merahmati rahmat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, jadi kitab ni Tuan Syah dia ambil kumpul-kumpul begitu ya, dia tidak baiklah, saya ringkaskan sikit kata-kata Nawawi ni. Kitab Nawawi daripada buku Lawami'ul Alwan ni, rasa sedap ni. Yang pertama, Imam Nawawi nama dia apa tadi? Yahya bin Sharaf An-Nawawi, gelaran dia Muhyiddin, kunyah dia Abu Zakaria. Dia tengok ni, dia tak ada anak tapi dia gelaran dia Abu Zakaria. Jadi orang Abu ni tak syarat ada anak tak ada anak. Boleh je. Boleh je kita letak Abu gelaran. Dilahirkan pada tahun 631 di Nawa. Kemudian seorang yang sangat-sangat kuat menuntut ilmu. Satu hari dia menuntut ilmu berapa? 12 subjek dia belajar. Masya Allah. Luahnya ilmu dia, kita boleh tengoklah dengan ilmu yang ditinggalkan kepada kita ini banyak, walaupun kitab dia tak habis, tak sempat dia tulis sudah, tapi kesan dia tu besar. Yang ketiga, dia luas ilmu dia dan dia mula menulis pada tahun 660. Ketika sudah berumur 30 tahun. Dia tak gopoh lah. Kita ni suka menulis awal-awal lagi. Dia 30 tahun baru dia menulis. Syekh-syekh dia tadi kita dah sebut. Nama kitab pun sudah sebut. Kemudian guru-guru dia, menasihat dia kepada raja sangat berani. Dan dia pun telah meninggal dan kita pun sebut peninggalan dia. Rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahmatan wasi'ah. Wa hasyarahu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Allah Ta'ala kumpullah Imam Nawawi ini bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita yang belajar kitab Imam Nawawi ini pun, kita minta Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik,
kan, salihin, syuhada dan orang yang baik, insya-Allah. Maka kesimpulan kita para pelajar sekalian, kalau nak dapat ilmu selain daripada rajin belajar, kena ada sifat warak. Apa dia kat sifat warak ni? Dari tadi lagi kita dengar warak. Apa dia warak? Warak ni kita ambil yang boleh diambil itu sekadar yang diperlukan. Kalau rasa meragukan, tinggal terus. Ni hak ragu tu kita ambil sikitnya. Hak tak ragu tu gomor melekat. Banyak. Maka kita kata ini satu perkara yang perlu diperhatikan lah. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah biodata ataupun biografi Imam Nawawi secara ringkas. Kalau nak panjang lagi, kita kena baca kitab lain lah. Kitab lain. Baiklah, adapun muqaddimah Imam Nawawi, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan tanda, kita break di muka surat 7. Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 7, yang nak baca dia punya sejarah hidup dia, tuan-tuan baca dalam buku ni pun ada 2-3 live, bolehlah ambil maklumat. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Muqaddimatul Imam Nawawi. Apa Imam Nawawi nak cerita kepada kita dalam kitab dia ni, dalam muqaddimah dia ni. Dari sudut metodologi manhaj penulisan, kenapa dia tulis kitab azkar ni, kenapa dan bagaimana cara, insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan jangan nak cepat habis kitab lah. Yang penting kita nak faham kitab dan kita nak beramal dengan dia, insya-Allah. Sakat tu dulu. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.